Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam subjek Pendidikan Seni Visual tahun 6. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang terabai, iaitu termasuk dalam bidang mengenal kraft tradisional. Apakah itu terabai Iban? Terabai adalah sejenis alat seni mempertahankan diri dalam bidang mengenal kraft tradisional. Terabai adalah perisai dan merupakan lambang kepahlawanan masyarakat kaum Iban di Borneo kerana ia merupakan senjata wajib yang perlu ada bagi kaum Iban jika hendak berperang ketika zaman dahulu. Cuba kamu perhatikan gambar pahlawan Iban di sebelah ini. Ya, dia memakai pakaian berbeza dan mempunyai terabai sebagai alat pertahanan diri. Menurut kepercayaan kaum Iban, setiap pengukir Iban dipilih dan didatangkan idenya melalui kehendak Tuhan serta dewa-dewa mereka sama ada menurut firasat ataupun mimpi. Selain mereka mempunyai kepakaran dalam bidang ukiran. Ukiran Antu Engkeramba merupakan motif yang paling terkenal kerana dikatakan dapat memberi perlindungan kepada Tuan Terabai serta dapat membantu dalam peperangan pada zaman dahulu. Ini adalah mitos mereka. Baiklah, ini adalah contoh terabai yang mempunyai ukiran flora dan fauna. Cuba kamu lihat, terdapat ukiran fauna di sini iaitu burung kenyalang dan terdapat juga motif-motif flora di mana ada kamu boleh nampak empulu-empulu ataupun menjala, pokok-pokok yang menjala. Dan di sini adalah motif, ini adalah motif fauna. Baik, mari kita lihat seterusnya. Baik, kini terabai dijadikan harta warisan masyarakat Iban Dayak dan juga sebagai hiasan di dinding rumah-rumah serta hotel bertaraf 5 bintang di seluruh dunia. Selain itu juga, terabai juga telah dikomersialkan. Selain daripada hiasan dinding, ia juga telah dijadikan sebagai kitchen. Ada juga yang dijadikan sebagai hiasan di dinding, dan sebagainya. Baik, mari kita lihat bahasa seni visual yang kita akan pelajari dalam tajuk ini. Iaitu yang pertama, binaan, campur ukiran dan campur seni tekat. Kita akan menghasilkan terabai Iban. Okey, murid-murid, kita saksikan apa itu maksud binaan. Binaan adalah teknik mengandungi aktiviti bagi menghasilkan karya berbentuk 3 dimensi. Sebelum ni kita pernah belajar tentang karya 3 dimensi kan untuk menghasilkan arcak. Okey, mari kita lihat. Nah, ini adalah binaan yang berbentuk 3 dimensi. Baiklah, ukiran pula adalah ukiran kayu atau seni ukiran merupakan seni pertukangan tangan yang menjadi satu tradisi masyarakat Melayu. Baik, ukiran terdapat 2 jenis. Ada ukiran teknik tak tembus dan teknik tembus. Baik, ini adalah secara belum mendalam lagi. Sebenarnya ada banyak lagi jenis ukiran. Yang cikgu nak tunjuk kepada kamu ada 2 beza iaitu tak tembus dan teknik tembus. Kamu boleh perhatikan gambarnya. Apa beza tak tembus dan teknik tembus? Baiklah, seterusnya seni tekat. Dikenali dengan nama bersuci, menekat merupakan kerja menyulam benang emas ke atas dasar kain, iaitu jenis baldu, dan kerja-kerja menekat memerlukan pemidang. Pemidang untuk meregangkan kain, mempulur sebagai acuan motif dan benang emas untuk membentuk bunga tekat. Nah, ini adalah mempulur. Kalau kamu lihat ini, motifnya digunakan daripada kertas keras dan dilukis, dilakar dan dipotong untuk menghasilkan mempulur. Kemudian pemidang, kalau kamu lihat ada tepi yang bulatan tepi ni. Okey, ini adalah pemidangnya untuk meregangkan kain tersebut. Baik, ini adalah benang emas. Selain benang emas, tekat juga menggunakan benang
yang berwarna perak. Okey, kalau kamu lihat hasil pekat ini berwarna perak benangnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah fungsi warna kontra dalam penghasilan rekaan. Kamu tahukah apa maksud kontra dalam penghasilan rekaan? Kontra adalah wujud jika ada unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu bahan. Fungsi dia adalah menarik perhatian, memberi fokus dan mengelak kebosanan serta memberi kesan pergerakan. Kalau kamu lihat sebelah ni ada contoh kontra. Warna kumbang dan terdapat latar belakang yang berwarna hijau. Dia adalah kontra di antara dua benda ni untuk menampakkan terdapatnya kumbang di sini. Okay, dan di sini dalam corak ini menggunakan warna-warna yang kontra supaya dapat memberi fokus kepada corak yang ingin ditonjolkan. Nah, mari kita lihat apa itu imbangan. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Baik, terdapat imbangan simetri dan tidak simetri. Cikgu percaya kamu dah belajar tentang imbangan simetri dan tidak simetri. Okey, cikgu nak tanya kepada kamu. Kamu dah lihat terabai tadi kan? Baik, apakah imbangan yang terdapat dalam terabai? Ya, imbangan yang terdapat pada terabai adalah imbangan simetri. Jika kamu lihat, terabai ini mempunyai corak yang simetri di antara kedua-dua bahagian. Okay, bentuknya juga simetri dan corak motif di dalamnya juga simetri, sama. Baiklah, mari kita lihat gambar terabai yang dikomersialkan. Okay, ini adalah keychain. Yang ini terabai dijadikan sebagai hadiah ataupun boleh dijadikan sebagai hiasan di dinding. Ini yang telah diskrinkan dan kelihatan cantik ya untuk dijadikan hiasan. Dan ini adalah terabai daripada ukiran kayu yang boleh digantung di dinding ataupun boleh diletakkan sebagai hiasan di sudut rumah. Okay, baik. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan dapat ilmu baru tentang terabai Iban. Dan nantikan pada minggu hadapan kita akan menghasilkan terabai menggunakan teknik-teknik yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.